Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Muzdalifah binti Zulkarnain akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu tingkah laku kewangan generasi milenial, kerangka konsep. Generasi milenial ialah generasi yang lahir pada era internet booming di mana aktiviti harian mereka banyak menggunakan teknologi komunikasi ringkas dan mudah seperti instant messaging, SMS, email dan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Generasi ini sangat cepat mengakses pelbagai informasi yang ada melalui media sosial. Mereka juga lahir pada tahun 1980 hingga 1997. Mengikut tahun tersebut, anggaran umur mereka pada tahun ini ialah 23 tahun hingga ke 40 tahun. Generasi milenial Malaysia bukan sahaja segmen terbesar penduduk negara ini, malah mereka juga segmen pengguna terbesar yang akan menguasai tenaga buruh selepas persaraan generasi boomers. Mereka terdedah kepada masalah dan tekanan kewangan. Mengikut statistik daripada Insolvensi Negara 2019, seramai 12,051 penduduk didaftarkan kes kebankraban dengan 7,231 individu terdiri daripada golongan generasi ini. Tambahan lagi dengan ekonomi negara terjejas sejak pandemik COVID-19 menimpa seluruh dunia, penutupan operasi memberi kesan kepada sebahagian besar perniagaan. Hal ini melonjakkan kadar pengangguran negara kepada 0.5% dan penurunan tenaga buruh sebanyak 0.6% pada suku tahun pertama 2020. Oleh itu, tingkah laku kewangan menjadi perhatian bagi mengekalkan kesejahteraan hidup mereka. Seterusnya, tingkah laku kewangan generasi milenial. Tingkah laku kewangan merujuk kepada urusan anggaran dan simpanan berkaitan dengan kesejahteraan kewangan dan kepuasan hidup individu. Menukar corak pengguna dan akses mudah ke kemudahan hutang peribadi menyebabkan milenial berakhir dengan muflis kerana kehilangan kawalan ke atas kewangan mereka. Generasi milenial mempunyai stereotip untuk membeli sekarang, membayar kemudian dan biasanya tidak cukup menyimpan untuk membuat perbezaan sama ada mengurangkan hutang atau membayar keadaan kos yang tinggi pada masa akan datang. Mereka tidak bersedia dan lemah dalam membuat pembayaran bil pada masa yang tepat. Penggunaan kad kredit, mengeluarkan tunai daripada simpanan persaraan dan menyimpan hutang kad kredit yang melebihi $10,000. Selain itu, menurut Zaimat et al. 2012, tingkah laku kewangan yang positif seperti berusaha mengurangkan pinjaman peribadi, mematuhi belanjawan, mengurangkan perbelanjaan hidup, merancang kewangan, membuat simpanan persaraan, membuat dan meningkatkan simpanan, mampu mengurangkan tekanan kewangan dan mengamalkan bayaran utiliti tepat pada masa memberi kesan langsung kepada kesejahteraan kewangan individu. Tingkah laku pengguna milenial ini menjadi kebimbangan utama dalam bidang pengurusan kewangan menurut Nomazatul et al. 2016. Kumpulan individu ini melibatkan pengambilan keputusan kewangan yang lebih kompleks dan sedang dalam proses mewujudkan amalan pengurusan kewangan untuk menyesuaikan diri dengan budaya pengguna kemudahan hutang dan kredit. Jonas Hevonen 2018 menyatakan kawalan diri mempunyai hubungan yang positif yang signifikan dengan tingkah laku kewangan. Kawalan kendiri yang lebih tinggi cenderung untuk menjimatkan wang, berpegang kepada bajet atau anggaran pembelanjaan dan tingkah lakunya membantu dalam membina kekayaan dan bersedia untuk masa depan. Walau bagaimanapun dalam kajian beliau, tiada hubungan signifikan antara literasi kewangan dan tingkah laku kewangan ditemui. Terdapat 3 objektif kajian dalam kajian ini. Yang pertama, untuk mengenal pasti hubungan antara sosialisasi ibu bapa dengan norma subjektif generasi milenial. Yang kedua, untuk mengenal pasti hubungan antara pengetahuan kewangan dengan tahu kawal kelakuan generasi milenial. Teori tingkah laku terancang Adjacent 1991 digunakan sebagai landasan untuk mengkaji tingkah laku kewangan generasi milenial. Teori tingkah laku yang dirancang membuahkan 3 niat konseptual penentu. 3 niat konseptual penentu ini ialah sikap terhadap tingkah laku, norma subjektif dan kawalan tingkah laku yang teranggap. Faktor utama dalam teori ini adalah niat individu untuk melakukan tingkah laku yang diberikan. Secara umumnya, semakin kuat niat untuk melakukan sesuatu tingkah laku, semakin besar kemungkinan tingkah laku tersebut berlaku.
Baiklah, seterusnya kita akan terangkan sedikit 3 niat kontekstual penentu seperti rajah 1 yang telah dibincangkan sebentar tadi. Yang pertama, sikap terhadap tingkah laku. Sikap terhadap tingkah laku ini merupakan tindakan baik atau buruk, iaitu penilaian positif atau negatif individu dalam melaksanakan tindakan. Ia membentuk satu kepercayaan di mana tingkah laku yang dipercayai satu individu mempunyai kesan yang sangat diinginkan, dan di mana tingkah laku yang tidak dipercayai individu mempunyai kesan yang sangat tidak diingini. Seterusnya, untuk norma subjektif. Norma subjektif ini merujuk kepada tekanan sosial yang datang dari interpersonal seperti ibu bapa, guru, rakan, dan secara luaran seperti NGO, media massa dan agensi kerajaan. Lain daripada itu, rujukan sosial penting dalam hubungan sesuatu perilaku, di mana rujukan sosial ini merujuk kepada golongan orang tua, sahabat, orang yang dah kahwin, dan rakan kerja. Dia adalah penting untuk kita berhubung dengan sesuatu perilaku. Kekuatan sosial mempengaruhi motivasi untuk mencapai tahap yang diinginkan. Dan faktor demografi juga adalah salah satu faktor sosial yang diambil kira dalam norma subjektif seperti pendapatan, latar belakang, pendidikan, agama, untuk melihat sesuatu perilaku itu berlaku. Seterusnya kita lihat kepada kawalan tingkah laku. Persepsi individu, kawalan tingkah laku merujuk pada persepsi individu terhadap kemudahan atau kesukaran untuk melakukan tingkah laku. Contohnya kewangan, masa, kebolehan dan kerjasama orang lain. Kepercayaan diri yang berkesan dapat mempengaruhi pilihan aktiviti, persediaan aktiviti, usaha yang dikeluarkan selama aktiviti berjalan, pola pemikiran dan reaksi emosi. Semakin baik sikap dan norma subjektif yang dikaitkan dengan tingkah laku, lebih banyak kawalan kelakuan yang dapat dilakukan. Untuk model konseptual kajian mempunyai 3 pemboleh ubah tidak bersandar dan 1 pemboleh ubah bersandar. 3 pemboleh ubah tidak bersandar ini adalah faktor-faktor yang akan dikaji yang mempengaruhi tingkah laku kewangan generasi milenial. Yang pertama ialah pengetahuan kewangan atau literasi kewangan, yang kedua sikap terhadap wang, dan ketiga sosialisasi kewangan. Untuk pemboleh ubah bersandar, ia adalah tingkah laku kewangan generasi milenial yang dibentuk daripada faktor-faktor tersebut. Model konseptual kajian ini diadaptasi daripada teori tingkah laku terancang yang telah dibincangkan sebentar tadi. Secara kesimpulannya, tingkah laku kewangan sememangnya memainkan peranan penting dalam memperolehi kesejahteraan kewangan. Kajian ini menjangkakan tingkah laku kewangan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terlibat seperti rajah 2 di dalam kerangka konseptual kajian. Mengikut teori tingkah laku terancang, semakin baik sikap dan norma mahupun budaya yang diterima oleh individu, mereka akan terdorong melaksanakan tingkah laku yang dipertimbangkan. Pengkaji mengharapkan kerangka konseptual ini dapat menjawab objektif kajian. Sekian, terima kasih. Saya mengucapkan penghargaan kepada geran FRGS yang terlibat di atas pembiayaan penyelidikan dan penerbitan ini.